Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi pada kali ini insya-Allah sekali lagi kita berjumpa dan Ustazah akan memberi kupasan berkaitan dengan 5 terapi penyakit hati. Macam mana cara untuk kita nak rawat, untuk kita nak memastikan hati kita sentiasa bersih dan semakin kita dapat bertaqarrub serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi yang pertama sekali iaitu terapi hati yang pertama, membaca Al-Quran berserta maknanya. Jadi Al-Quran merupakan kalamullah, kata-kata Allah, merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan selain pada perlembagaan dustur pada kita semua, Al-Quran juga merupakan syifa, syifa iaitu penyembuh yang dapat memberi ketenangan kepada jiwa setiap muslimin dan juga muslimat. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran, kita cuba fahami maksudnya, kita cuba dalami pentafsirannya, mudah-mudahan hati kita akan menjadi lembut dan hati kita akan menjadi terubat dan dapat merawat daripada penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan. Jadi seterusnya selain daripada membaca dan cuba memahami maksudnya, kita cuba menghafaz, menghafaz ayat-ayat yang mudah, ayat-ayat pendek dan mencari ayat-ayat yang surah-surah yang terbaik untuk kita hafaz sebelum kita menghadap ataupun berjumpa ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah sesuatu yang memberi kehebatan yang tinggi, kerana di samping kita membaca Al-Quran, Allah Ta'ala menyediakan pahala yang amat besar. Al-Quran juga dapat memberikan cahaya, memberi ketenangan, memberi keberkatan, memberi petunjuk, seterusnya mengangkatkan martabat kita di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya terapi hati yang kedua iaitu melazimkan sembahyang malam ataupun kita panggil bertahajud. Dengan cuba bangun pada waktu malam, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dapat memberi satu tenaga, cas tenaga positif yang begitu baik kepada kita dan dapat memberi kepada kita kekuatan dalaman untuk kita menghadapi dugaan-dugaan dan juga ujian kehidupan. Dan solat tahajud pada waktu malam juga merupakan satu rahsia untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat mengelakkan daripada penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Seterusnya yang ketiga, terapi hati yang ketiga itu bersama dengan para solehin, bersama dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Kita dapat mengenal sifat-sifat para solehin, kita bersahabat dengan para soleh dan solehin, duduk bersama dengan mereka, kerana sesungguhnya orang yang soleh itu merupakan pewaris kepada Nabi. Seterusnya terapi hati yang keempat iaitu zikir pada waktu malam yang panjang. Perbanyakkanlah zikir, kerana dengan zikir itu sama ada zikir secara lisan ataupun zikir di dalam hati dapat memberi ketenangan kepada kita sebagaimana Allah Ta'ala menyebut ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu dapat menenangkan hati. Dan kita boleh memilih beberapa zikir-zikir yang ma'thurat yang dapat memberi kesan kepada hati dan jiwa kita dan dapat mengelakkan kita daripada berfikir serta melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dengan berzikir juga selain daripada dapat mengubat hati, zikir juga menjadi penghalau kepada syaitan. Menjadi penghalau kepada syaitan. Dan orang yang sentiasa berzikir akan mendapat karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana lidahnya, hatinya serta anggota badannya sentiasa dibasahi dengan zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dapat menghasilkan cahaya nur keimanan di wajah orang yang sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terapi yang kelima yang terakhir sekali ialah sentiasa perut yang selalu lapar. Apakah yang dimaksud dengan perut yang selalu lapar? Iaitu sentiasa melakukan puasa ataupun kurang makan. Sebab orang yang sentiasa menahan lapar adalah merupakan fitrah sebagai seorang waliullah. Iaitu bukanlah orang yang sentiasa berada dalam kekenyangan ataupun dalam keadaan berlebihan makanan. Hakikat sebagai seorang muslimin dan juga muslimat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupannya ialah kehidupan yang qanaah, berpada dengan apa yang ada, iaitu tidak melampaui batas dan juga tidak melakukan pembaziran. Jadi sebab itulah hikmah di sebalik puasa sunat yang digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita ambil hari Isnin dan Khamis ataupun selang-seli ataupun mengikut kemampuan masing-masing. Semua itu adalah ada hikmahnya kerana dengan cara berpuasa itu kita dapat menahan lapar dan dengan kelebihan tersebutlah dapat menjadikan kita ni lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menjaga hati kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, 5 terapi hati mudah-mudahan dapat mendidik jiwa kita dan hati kita agar lebih dekat dan juga dapat mentaqarrubkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.